Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, Rafizi Nafi PKR Tawar PAS menyertai Kerajaan Perpaduan. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menafikan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bahawa PKR ada menawarkan parti itu untuk menyertai Kerajaan Perpaduan. Sebaliknya, Rafizi yang juga ahli Parlimen Pandan berkata pihaknya juga tidak tahu bagaimana dakwaan itu timbul, sedangkan beliau terlibat secara langsung dalam pembentukan kerajaan selepas PRU 15. Saya tak pernah dengar dakwaan PAS ditawarkan masuk Kerajaan Perpaduan. Saya adalah antara 3 individu dalam PKR yang banyak berunding pembentukan Kerajaan Perpaduan, katanya. Saya tidak tahu ini cerita zaman bila, tapi saya boleh bagi tahu sepanjang saya terlibat dalam pembentukan Kerajaan Perpaduan, saya tidak tahu langsung tentang perkara ini kecuali ada siapa yang lain, katanya kepada pemberita di Iskandar Putra. Rafizi yang juga Menteri Ekonomi berkata demikian selepas menghadiri sesi libat urus kaji separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 2021-2025. Semalam Abdul Hadi dipetik sebagai berkata pernah dihubungi beberapa kali oleh orang tertentu yang didakwa menawarkan PAS menyertai Kerajaan Perpaduan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, KSM digesa jelaskan kerajaan PN beri projek 654 juta tanpa tender. Kementerian Sumber Manusia digesa memberi penjelasan berhubung isu pemberi kontrak pembinaan Pusat Rehabilitasi Neurorobotik dan Sebenik Kebangsaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bernilai 654 juta di Ipoh, Perak tanpa tender terbuka atas alasan menjimatkan masa. Ahli Parlimen Ipoh Barat M. Kalau Segaran memberitahu Malaysia kini projek itu bernilai 500 juta ketika dia menjadi Menteri Sumber Manusia era pentadbiran BH dan harganya dinaikkan kepada 654 juta ketika PN memerintah negara. Semasa saya menjadi Menteri Sumber Manusia pada 2018, projek ini hanya bernilai 500 juta. Pada masa itu saya memastikan Perkeso memperoleh tanah kerajaan supaya harganya lebih murah. Dan kami telah mengadakan banyak penglibatan dengan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Penagri Perak dan akhirnya memperoleh tanah itu di Bandar Meru di Ipoh. Semua itu dilakukan secara telus dan terbuka, tapi tender 654 juta ini dilakukan semasa pemerintahan Perikatan Nasional. Jadi saya minta Kementerian Sumber Manusia dan Perkeso jelaskan kenapa kenaikan mendadak itu. Apakah kos tambahan yang boleh anda keluarkan? Apakah kemudahan tambahan yang anda bina dengan wang tambahan itu soalnya? Malaysia kini telah menghubungi KSM dan Perkeso berhubung dakwaan itu, namun masih belum mendapat maklum balas lanjut. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, Anwar hanya boleh jadi giant killer sekali, kata Peja. Selepas kalah pada Anwar Ibrahim di Tambun pada PRU ke-15, Ahmad Faizal Azumu kelihatan tidak sepatah semangat, bahkan bangkit dengan memberi amaran. Kata timbalan pengurus CPN merangkap timbalan Presiden Bersatu itu, dia akan bertanding sekali lagi di kerusi parlimen tersebut dalam PRU mendatang dan menasihati pesaingnya agar sedia untuk menelan kekalahan. Dalam wawancara bersama, Faizal Azumu menjangkakan penyandang kerusi tersebut tidak akan bertanding sekali lagi di Tambun. Jika sebaliknya, kata bekas Menteri Besar Perak itu lagi, dia yakin Anwar akan kecundang. Walaupun semasa PRU lalu saya letak slogan Never Lost in Tambun, tetapi saya lost juga. Namun, saya mahu kekal bertanding sekali lagi di Tambun, katanya. Kenyataan itu merujuk kepada iklan besar yang dinaikkan Ahmad Faizal ketika mendepani cabaran Anwar di kawasan Tambun sewaktu kempen PRU tahun lalu. Kenyataan kekalahan bukanlah sesuatu yang asing buat ahli politik. Mahathir pun pernah kalah di Langkawi. Selepas ini saya tak akan kalah di Tambun buat kali kedua, katanya. Tetapi saya tak rasa Anwar akan kekal di sana. Jadi sesiapa yang akan bersaing dengan saya di Tambun pada PRU akan datang, hati-hatilah, katanya.